Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azizur Rahman bincang HND Sunawi daripada program ISMP Geografi dan daripada Fakulti FSK. Video ini saya ingin membuat video tentang aplikasi GIS di sekolah. Sebelum kita pergi ke aplikasi GIS di sekolah, saya akan memberi pandangan sedikit tentang GIS. Okey, GIS adalah singkatan untuk Sistem Maklumat Geografi. Sistem Maklumat Geografi adalah satu sistem maklumat yang boleh menyimpan, memapar, menganalisis dan memanipulasi data yang berkaitan dengan data ruang. Keupayaan sistem tidak terhad kepada peta digital sahaja, sebenarnya ia boleh kerja-kerja analisis. Bagi contohnya, pemaparan lokasi menemu sejarah di sekitar Kuala Lumpur yang dibina sebelum tahun 1957. Untuk menganalisis pemaparan lokasi menemu sejarah ini, ia memulakan 3 analisis, iaitu pertama, kawasan-kawasan bersejarah di Malaysia; kedua, wilayah Kuala Lumpur; ketiga, taburan menemu bersejarah yang dibina sebelum tahun 1957. Okey, seterusnya kita pergi kepada kegunaan GIS. GIS bukan satu sistem yang digunakan untuk kerja-kerja pemetaan sahaja, malah tak perluaskan kegunaan termasuk menganalisis data atribut dan data ruang. Kedua, mengenal pasti corak, tingkah laku, dan ketiga, merupakan hasil analisis. Aplikasi GIS juga boleh digunakan pakai dalam berbagai bidang termasuk pengajaran pendidikan sains, pendidikan perniagaan dan pemasaran matematik, dan pendidikan kesihatan dan jasmani. Okey. Aplikasi GIS dapat mengenal pasti saburan-saburan pintu di Malaysia, analisis kawasan pilihan raya umum Malaysia, pengajaran sejarah, dan mengenal pasti saburan penyakit berjangkit. Sebenarnya dengan GIS ini kita dapat tahu di mana tersisa minyak. Minyak jadi untuk memudahkan kita untuk bergerak jauh. Satunya GIS digunakan untuk dalam Waze dan Google Earth atau Google Maps. Okey. GIS adalah satu teknologi yang canggih yang tidak boleh digunakan secara fizikal. Maksudnya tak boleh digunakan kertas, tak boleh gunakan fikiran logik akal. Dia adalah satu sistem. Sistem maksudnya menggunakan komputer. So, ini saya akan menerangkan tentang penggunaan ICT dalam pendidikan. Penggunaan ICT dalam sistem pendidikan negara telah diperkenalkan pada tahun 1990-an lagi, khususnya dalam aspek pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh menggunakan ICT sebagai alat persembahan dan demonstrasi sementara dalam pembelajaran. Digunakan untuk tutorial, penerokan aplikasi dan komunikasi. Kemudahan internet dan laman web telah memudahkan lagi pencarian maklumat dengan bantuan dan tunjuk ajar guru. Pelajar boleh menggunakan teknologi tersebut mencari maklumat yang dikehendaki. Sebenarnya ICT ni, GIS ini pelajar perlu mahir dalam ICT sebelum untuk menggunakan GIS. Sebab GIS adalah satu sistem. So, sistem jadi memulakan penggunaan ICT yang mahir. Bahagian seterusnya iaitu GIS di sekolah. GIS bukannya satu sistem yang asing di zaman ICT kerana ia bukan sahaja boleh menyimpan dan memaparkan, malah boleh menganalisis dan memanipulasi data. Pada tahun 1992, pengajaran saya telah diperkenalkan pada tahun 45 dan 6 di Amerika Syarikat. Pelajar tersebut dikehendaki menjalankan kajian mengenai aspek alam sekitar dalam bentuk peta digital tersebut mendapati pendekatan mengenal pasti data di atas peta. Data di dunia nyata adalah satu penting bagi pelajar. Pendekatan mengenal pasti ini dilakukan menggunakan peta GIS dan imej satelit. Di samping itu, pendekatan mengenal pasti ini telah merangsang pelajar untuk mengetahui lebih lanjut mengenai lain-lain aspek terdapat dalam kawasan kajian. Ini secara tidak langsung juga dapat melatih pelajar menjadi lebih mahir dalam teknik-teknik eksperimen selain merangsang mereka untuk menjadi kajian dalam itu. 1990-an, Audit dan Ebert telah mengaplikasi dapatan 3
atas pembelajaran JIS di Bukit Raja. Sistem mengaji kepunyaan guru dalam membeza dan mengkategori cara urusan di kalangan pelajar. Artikel tu nama orang, dia adalah yang pertama yang membuat sistem GIS di sekolah, yang memperkenalkan GIS di sekolah. So Audrey dan Abed dia telah mendapat artikel untuk kajian inilah. Okay, mereka mendapati konsep dan teori adalah dua perkara penting dalam memahirkan dalam aplikasi ini. GIS adalah satu alat arahan yang berkesan bagi pelajar dalam menjalankan analisis data. Menurut mereka, GIS mempunyai banyak kelebihan, antaranya satu, kemahiran literasi ruang dan geografi adalah dua jenis kemahiran yang menjadikan belajar mahir dalam mengenal pasti lokasi atau topologi kedudukan dan atribut suatu tempat dalam peta. Okay. Yang kedua, kemahiran interpersonal terselah melalui kumpulan kerjasama. Ini sesungguhnya akan menimbulkan kesedaran mengenai luasnya dunia ini daripada apapun disangka sebelumnya. Yang ketiga, kemahiran pemahaman terhadap skala dan paparan peta digital di kalangan pelajar yang diperoleh ketika belajar di GIS. Dan empat, GIS boleh diaplikasi dalam bidang pendidikan bertujuan membantu visualisasi sesuatu peta yang dikaji. Walaupun sistem pendidikan di Malaysia masih dikurang dalam penggunaan jaringan komputer, dalam pengajaran pelajaran tentang aplikasi GIS lebih belajar bukan sesuatu yang mustahil. Teknologi baru ini boleh diperkenalkan di semua peringkat sekolah, tetapi lebih dahulu guru perlu membantu corak pembelajaran mengikut tahap kepembelajaran, dan setiap aktiviti pelajaran mesti berbeza daripada satu tahap ke tahap yang lain. Oleh itu, teknologi sesuai edukasi dalam pengajaran pembelajaran kajian tempatan dan juga geografi, dan mungkin sejarah boleh digunakan juga. So untuk penggunaan GIS ni perlu kemahiran tinggi dalam ICT. So saya akan bagi pendapat saya atau kesimpulan. Untuk memperkenalkan GIS ni memang susah, sebabnya memerlukan guru yang mahir dalam multimedia, mahir dalam GIS. So dan juga soal itu memerlukan teknologi canggih, jadi memerlukan kos yang amat tinggi untuk menyalakan GIS di sekolah. Tapi dia mereka dia dapat lakukan kerana dia kan negara maju. So kita negara masih membangun, so susah untuk menggunakan GIS di sekolah dengan kos yang tinggi. So untuk memulakan GIS di sekolah, kita perlukan peringkat yang rendah dulu. Pertama, kita menggunakan GIS di peringkat universiti. So jadi bila peringkat universiti dah dapat menguasai, kita akan pergi susulu ke bawah peringkat sekolah menengah, menengah atas, menengah rendah dan kepada sekolah rendah. Kerana GIS ni amat penting sekali, kerana untuk mendapat data boleh kita buat sesuatu kajian yang amat mudah. So itulah kesimpulan saya dan pendapat saya. Terima kasih.